Boleh. Okay. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa Astagfirullahaladzim. La ilaha illa إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi surau Tok Gali, juga yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, adik-adik jawatan Kansel Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat hadir bersama-sama di surau yang mulia dan berkat ini. Untuk pertamanya kita bersama-sama mendirikan menunaikan salat maghrib berjemaah, dan seterusnya kita menambahkan sedikit ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita jalankan, yang sangat penting kita tahu. Sebelum kita tahu perkara-perkara yang dikatakan mendirikan salat itu, kita kena tahu perkara-perkara syarat-syarat sebelum mendirikan salat. Iaitu yang penting sekali, kita kena tahu perkara-perkara yang membawa solat kita itu diterima ataupun tidak ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara-perkara berkaitan dengan air. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita mana-mana kitab fiqh pun kita buka, kita baca, kita akan jumpa bab yang pertama ialah bab taharah. Apa makna taharah? Bersuci. Jadi bersuci ini sangat penting sebelum kita berikan solat. Maknanya seluruh tubuh kita dan seluruh anggota jasad kita daripada rambut sampai ke kaki, sebelum kita mendirikan solat hendaklah disucikan dahulu, dibersihkan dahulu. Sama jugalah tuan-tuan. Ini kita mendirikan solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala satu hari lima waktu. Dan yang akhir besok, bila akhirnya kita? Bila kita dah habis meninggalkan dunia ni pun kita disucikan, dimandikan, dikapankan, kemudian disemayang, kemudian dikebumikan. Itu ilallah sekali kita bersuci. Tetapi tiap-tiap hari kita bersuci, ambil wuduk, dengan menggunakan air. Dan kalau tak boleh gunakan air, gunakan apa? Gunakan debu tanah yang suci. Bukan debu suci di dalam debu. Debu tanah yang suci, suci dalam debu ada tuan. Hari itu kita dah bincang sikit berkaitan dengan air yang dikatakan air musta'mal. Musta'mal ni bahasa apa? Kadang-kadang kita salah sebut. Air musta'mal lah, air ma'mal lah. Sekarang kita ada air apa kat Ulu Supri tu? Air ion lah. Hari ini kita baca taubat kan? Dia sedang disiasat oleh Kementerian Kesihatan. Jadi maknanya benda tu diragukanlah.
Jadi kalau Menteri Kesihatan isytiharkan dia baik, pergilah ramai-ramai. Tapi sekarang ni pun orang nak pergi, nak parking pun payah. Ya. Baik, kita dah masuk pada tajuk air mustakmal. Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Maksud dia air itu telah digunakan untuk fardu. Contohnya air mustakmal ni lebihan air yang telah kita gunakan untuk mengambil wuduk. Basuhan yang pertama daripada basuhan pertama wuduk tu, basuhan tangan yang pertama, lebihan air dia tu tertakungkan dalam beldi, maka air yang dalam beldi itu adalah air mustakmal, tak boleh digunakan lagi untuk basuhan yang kedua. Jadi itu dikatakan air mustakmal. Air yang telah digunakan bagi basuhan pertama yang wajib dalam wuduk. Basuhan pertama yang wajib dalam wuduk. Termasuk dalam air mustakmal ini ialah, sebab situ kan tuan-tuan, berapa bulan itu tu? Itu 29/8 tahun 24. Termasuk dalam golongan air mustakmal, betul? Iaitu air yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Itu pun dikatakan air mustakmal. Tadi saya sebut air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi anggota wuduk. Untuk wuduk lah. Basuhan muka pertama, basuhan tangan pertama, basuhan rambut pertama, basuhan kaki pertama. Lebihan air itu adalah air mustakmal. Yang kedua dikatakan air mustakmal ialah air yang telah berubah, apa dia? 3 sifat dia. Bau, rasa dan warna. Bau ni daripada bau yang sedap lah itu kepada bau yang tak sedap lah. Itu berubah bau lah. Berubah rasa daripada air yang rasanya selesa kita rasa, tapi rasa-rasa macam dah rasa lendir ke, rasa kesat ke, rasa apa sikit. Kalau dalam kampung kita rasa apa, kalau rasa air tu tak sedap tu kita rasa apa? Rasa payau. Kalau rasa di tangan atau rasa di mulut, rasa di tangan tu rasa macam kesat ke apa ke. Kalau rasa payau ke, Tapi kalau asal air tu payau, macam air apa? Air apa? Yang payau tu lah. Air payau, air tobek, Apa beza payau dengan tobek? Tak pernah dengar tobek? Tobek tu lah banyak ikan belidor. Ikan belidor dengar tak? Tebat ke tobek? Romau tobek. Congkau tobat. Tobat itu bertobat lah. Jadi air paya ni, dia dah asal dia rasa memang payau. Dia bukan makna dia berubah. Tetapi bila kita bawa ni ke atas, kalau dia bercampur benda-benda yang lain dan menukar rasa dia kepada rasa yang lain daripada rasa asal dia, itu dikatakan air mustakmal. Itu berubah daripada rasa asal dia. Dan berubah warna. Air apa yang berubah warna? Air apa? Air yang berubah warna lah. Daripada warna putih bersih kepada warna kuning, warna hijau ataupun warna apa yang tidak asal pada dia lah.
bau berubah, rasa berubah, warna berubah, maka air itu juga dipanggil air mustakmal. Makna mustakmal air yang tidak boleh digunakan untuk kita menyucikan. Okay. Air itu suci tetapi tidak boleh menyucikan. Okay. Berubah rasa air itu ataupun warna air itu ataupun bau air itu dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk, ya, yang mukhalat, dia bercampur, jadi berubah. Dia berubah daripada rupa asal dia kepada perubahan yang baru, ya, bau, rasa dan warna yang suci, ya. Tetapi benda itu suci. Contoh dia berubah campur dengan cecair, suci tak apa. Tapi dia air mustakmal lah. Air paip kita ni berubah tak daripada air yang betul, yang datang daripada sumber air, kemudian dicampur dengan klorin kan? Berubah tak air tu? Tu kan kita bincang lah air tu. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Tak boleh pakai sebab kena gali pergi. Ya? Kena gali pergi. Itu yang asal betul tu. Tapi kalau dia berubah, ya, air yang dicampur dengan klorin dia berubah, maka perubahan tu tidak menjadikan air itu mustakmal. Itu sebagai besar pendapat ulama lah, ya, mengatakan demikian. Dan perubahan kepada air itu bila bercampur dengan cecair, bercampur dengan apa tadi, serbuk tadi, banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air. Itu dikatakan air mustakmal. Tidak dinamakan air lagi. Terlampau banyak berubah. Campur cecair apa? Cecair kita selalu campur dengan air kita. Okay. Air sirap tu air yang muqayyad, air yang dah dikaitkan dengan benda lain macam air Milo, air sirap, air kopi, air teh. Itu bukan air mutlak. Dia bukan air mutlak, dia air dah campur dengan benda lain, dengan bahan lain, ya. Tetapi kalau dia berubah, ya, tak jadi macam air lagi. Tak dinamakan air lagi kan? Macam air batu campur. Air itulah, air batu campur. Ingat pula ayam mas panis ni. Tidak dinamakan air lagi sebab ada berubah itu nampak dilihat atau dirasa hissi seperti sirap, ya. Ni air yang berubah tu kalau nampak. Betul tadi tu. Yang boleh dirasa nampak perubahan seperti sirap, kopi, susu dan lain-lain, atau tidak nampak. Dia berubah tu tak nampak. Cuma pada takdir sahaja, agak anggaran sahaja dia berubah. Seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya. Air mawar ni air apa tuan-tuan? Air mawar ni air bunga ke? Mawar tu bunga kan? Campur bunga. Ya. Tapi dia tak berubah. Cuma dianggarkan saja dia berubah. Ya. Sebab dia dah masukkan bunga banyak-banyak. Bunga air itu tak berubah tapi dia juga dikatakan air mustakmal sebab dianggapkan dia berubah dengan banyaknya dicampurkan dengan bunga-bunga dan sebagainya. Tuan-tuan ingat lagi kan? Ada satu masa dulu, 3-4 tahun dulu, ada di Durian Tunggal, Melaka. Kampung Maulana nama dia. Okay. Beratus-ratus orang, beribu-ribu orang datang untuk ambil air yang dia campur dengan macam-macam jenis bunga. Dia kata ubat. Sama lah macam ni, spray ni. Sudahnya tutup. Dah berpuluh-puluh dah, ingat lebih kalau 5-6 bulan orang datang, lepas tu dia pindah ke Kampung Datuk Harun Kuala Lumpur, lepas tu hilang, tak ada. Tapi orang dah ramai pun berubat dengan tu. Kata dah sembuh lah, itulah, inilah. Dan banyaklah penyagaan ada di tepi dia tu. Itu campur air bunga. Air itu juga dikatakan air apa? Air yang bersih juga. Tetapi dia juga dikatakan mustakmal sebab walaupun tak nampak perubahan air itu, tetapi dianggarkan ataupun dianggap dia berubah bila dia bercampur dengan bunga. Dia campur.
Dan kan apa? Dan air mustamal sebab tu apa? Dengan air mawar yang sudah hilang baunya. Maka air ni hukumnya sama macam air mustamal. Ya? Walaupun tak nampak perubahan air tu tapi dah banyak sangat masuk bunga. Ya? Bunga apa? Bunga raya masuk, bunga apa lagi? Bunga melur masuk. Masa-masa dulu kalau orang nak ubatkan orang, dia buat apa? Jampi kan. Dia masukkan bunga dalam air tu, kemudian air tu pun direnjeskan, dikebaskan pada orang tersebut. Dipanggil apa tu? Ingat tak? Kalau di Pantai Timur dipanggil apa? Ulat mayang. Tapi kalau di tempat kita dulu dipanggil apa? Ada. Ya? Mandi bunga. Tak ada, ambil daun tu dia kober. Tapi ada nama istilah dia, pengubatan tu ada istilah dia. Ya? Kober. Saya pun tak ingat dah. Tak apalah. Jadi bila dikatakan air itu air mustamal, maka dia tidak boleh digunakan untuk dibuat bersuci. Tak boleh. Ya? Sama ada dia campur dengan daun, sama ada dia campur dengan benda-benda yang yang nampak atau benda yang tak nampak, dia tak boleh digunakan untuk buat bersuci. Itu air mustamal. Maksud mustamal ni kalau dalam bahasa Melayu dalam bahasa Arab mustamal, dalam bahasa Melayu mustamal tu artinya air yang telah digunakan. Itu maknanya mustamal. Ya. Untuk air, ya. Kalau untuk barang-barang lain yang telah digunakan boleh juga kita gunakan perkataan mustamal. Kopiah mustamal, apa lagi? Kereta mustamal, kereta apa? Kereta mustamal tu. Ya. Yuska. Tapi dalam bahasa Arab mustamal. Ya. Yang telah digunakan. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, sebaliknya jika bercampur dengan satu benda yang suci itu sedikit, kalau sedikit di benda suci itu, ya, dan berubahnya sedikit, ya, campur dengan apa benda suci contoh, campur dengan batu ke, campur dengan belerang ke sikit, ya, dia tak mengubah air itu dengan banyak, ya, dan tidak menghilangkan nama air tersebut, sikit dia campur, ya. Tapi dia tak mengubah air itu dan tak menghilangkan nama air itu. Tetap juga dikatakan air. Kita tak kata air belerang sebab sikit je. Atau mungkin kita kata air itu campur dengan air batu-batu yang kita ambil daripada jalan kereta api kan, batu yang cantik kan masuk dalam air itu. Air itu ubah sikit je. Maka dia tidak menghilangkan nama air tersebut dan dia tidak mengubah air tersebut, ya. Maka dia tidak dinamakan air mustamal. Sikit dia kita masukkan. Apa lagi benda sikit yang kita masukkan? Ubat jentik-jentik. Dia ubat kan? Jenis ubat. Dia berubah tak bau dia? Kalau ubat jentik-jentik itu masuk dalam air, dia tiga ni kalau berubah, air itu adalah air mustamal. Kalau ubah bau tak berubah. Rasa tak berubah. Warna tak berubah. Masuklah ubat jentik tak apa. Boleh. Dia bukan air mustamal. Tapi air ubat jentik hari ni berubah tak bau? Kalau banyak berubah. Betul tak? Pernah buat pemerhatian tak tentang tercampur ubat air ubat jentik-jentik lah. Selalunya tak berubah, tak ubah banyak.
Ataupun air itu bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air tersebut. Sama sifatnya dengan air tersebut. Air mutlak bersih, ya, campur dengan apa? Itu yang sebut tadi, campur dengan klorin. Ya, maka air itu masih suci lagi dan menyucikan yang lain. Sebab tu air paip boleh digunakan. Kita dapat mengetahuinya sebab air paip itu boleh digunakan lagi sebab apa? Walaupun dia campur dengan klorin, tapi sifatnya dengan air itu lebih kurang sama. Dan dia tidak mengubah warna, bau dan rasa air, maka air itu dikatakan air mutlak. Walaupun dia dicampur dengan klorin. Okay, boleh. Boleh minum tak? Air yang campur dengan klorin boleh minum tak? Boleh. Tapi masak dululah. Tapi ada air yang campur klorin tak payah masak pun boleh minum kan? Tapi tak adalah orang nak minum sebab takut juga kalau ada bakteria ke apa ke. Tapi dah buah klorin tu dia dah hilang dah semua. Kuman-kuman tu dia dah bunuh dah. Cuma kita lah bimbang nak minum. Sebab kita dah biasa minum air yang dah dimasak. Air masak baru kita yakin air itu bersih. Sebab kumannya dah dibunuh. Air kawi Ustaz. Air kawi. Kawi? Yang dalam tu. Yang Tapis tu lah. air tapis tu. Itu lagi bersih lah. Sebab walaupun dia berubat, tapi sifatnya sama dengan air itu. Sifat ubat tu tidak mengubah air itu. Tak mengubah rasa, tak mengubah warna, tak mengubah bau. Maka air itu adalah air yang bersih. Bukan air mustakmal. Kalau dihukumkan air mustakmal, tutuplah kedai tu. Yang jual mesin, yang jual apa? Kowi ke apa lagi. Macam-macam jenis. Macam jenis dia datang sebis tu 3-4 bulan sekali kan. Dia datang sebis tu di segi apa dia? Bersih dia tetap bersih. Dia boleh digunakan. Tapi jaranglah kita pergi ambil air tu, ambil uduk, ambil air tu. Bukan ambil tu ambil uduk. Itu kaya sangat dah tu. Demikian juga suci yang lagi menyucikan. Kita masuk pada air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci dan menyucikan yang lain, iaitu air yang bercampur dengan sesuatu benda suci yang beku. Apa dia benda suci yang beku? Kita masukkan dalam air itu benda yang suci, benda tu bukan cair tapi beku. Batu ke? Air batu dia cair kan? Air batu yang kita beli tu cair. Kayu contohnya. Kayu dah yang kita masukkan kayu dalam air tu. Kayu tu bukan cair tetapi kayu tu keras kan, beku. Dia tidak mengubah rupa dan warna air dan tak mengubah bau air. Tapi janganlah ambil jenis-jenis kayu yang boleh mengubah bau air. Kayu yang beku dan tak mengubah warna air, masukkan dalam air, maka air itu tidak jadi air mustakmal. Atau berasing, mujawir, seperti gaharu, masukkan gaharu dan minyak, makan dan sebagainya, dia tidak mengubah rupa, warna dan bau air itu, maka air itu bukanlah air mustakmal, air itu air suci dan boleh digunakan. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tak dapat dielak daripadanya, seperti tanah. Ini biasa kan tuan. Sekarang ni tak ada lah. Air dalam paip tu dah macuk campur dengan klorin sebagainya tu kita dah dihukumkan suci. Dahulu orang gali pigi. Orang gali apa lagi? Tempat-tempat yang tempat-tempat takungan air. Dan air akan tersimpan di dalam pigi dengan begitu lama sekali. Kadang-kadang berubah warna air tu. Disebabkan tanah keliling dia tu, tanah apa? Tanah liat, tanah yang berwarna, yang berlumpur dan sebagainya. Tetapi air tu banyak. Air dalam pigi tu banyak. Lebih daripada 2 kolah.
maka air itu juga adalah suci. Sebab tu orang dulu minum air perigi biasa aja tuan-tuan. Ya. Dulu panggil air perigi ke air telaga? Air perigi. Bukan telaga. Ha? Ha? Yang ada konkret kan, dimasukkan batu tu satu sampai dia nampak cantik lah air dalam tu. Tapi dulu orang tak ada batu tu, dia gali je pergi tu, kemudian dikeliling pergi tu dengan tanah-tanah apa? Tanah-tanah liat. Lama-lama air tu berubah tak warna dia. Berubah kan? Daripada air yang putih, dia jadi kuning, kadang-kadang dia jadi apa? Warna merah sikit. Ya. Tetapi dia masih bersih lagi dan boleh suci lagi. Sebab apa? Air dalam perigi ni banyak. Ya. Air itu banyak. Bila banyak, dia tidak menjadikan air itu mustakmal ataupun tidak menjadikan air itu tidak boleh digunakan. Dia suci dan menyucikan. Ya. Tapi kalau budak jatuh dalam perigi ni, kenalah timbul perigi tu. Ya. Buang air tu mungkin ada masalah sikit lah berkaitan dengan air. Pernah juga takurkan air kita di mana tu, di Seremban tu, boleh tempat dia? Sungai Beringin ke? Satu lagi tu. Yang ada jumpa orang mati dulu tu. Kejap dia stop air tu. Dia stop air tu. Tapi ada orang mati. Tapi air tu tak jadi najis sebab air banyak. Macam di lautan lah kan. Ada orang mati di lautan. Kapal tenggelam ke. Perahu nelayan tenggelam dan mati. Tidak menjadikan air tu najis. Dan air laut tu masih lagi air apa? Air mutlak. Boleh digunakan untuk mengambil wuduk. Jadi air itu tidak dikatakan air najis walaupun ramai orang mati dalam lautan tu sebab lautan tu luas. Lautan tu banyak air dia. Tapi ada setengah-setengah orang bila berlaku tsunami di Aceh dahulu dan 200,000 orang mati, orang tak makan ikan dah. Lepas tu ada orang tak lalu nak makan ikan sebab ikan nak makan kita. Ya tak? Banyak orang mati-mati di situ. Mana pergi ikan tu? Mana pergi orang-orang yang mati? Ikan lah makan. Ikan makan, udang makan, ketam makan, semua makan mayat manusia ni. Ada orang sampai ke situ dia berfikir, dia tak beli ikan dah lepas tu. Kalau dia tak beli dah. Ya. Itu dia makan apa? Ikan dia tak makan. Ikan daripada laut. Ikan sungai. Ada juga orang tak nak makan ikan sungai. Ya. Macam kita makan ikan sungai lah. Ada orang tak larat nak. Tak lalu nak makan ikan sungai. Sebab apa? Kalau tuan-tuan, Anjir. Itu juga. Tapi tahun 60-an dulu saya pergi Kedah. Ya. Pergi Kedah. Tandas tak ada. Tepi sungai tu je. Tak dapat dia mencangkup. Tapi kita mancing kat ujung tu dapatlah ikan besar-besar. Ada orang tak terfikir sampai situ, tapi ada orang terfikir. Dia tak ini makan. Betul. Tapi yang kita pergi buang tepi tu pasal apa? Yelah orang terfikir sampai situlah. Tak larat nak makan dah ikan yang ya, apa lagi? Ada. Air yang bercampur dengan tanah, bercampur dengan lumut, bersih, ya, suci. Dan tempat ia bertakung dan mengalir pun ada lumut, ada tanah dan juga berubah dengan sebab lama bertakung. Ini air paya ataupun air tebat. Apa air apa tadi? Air tobek kan. Terlalu lama dia bertakung tu, air tak dialirkan keluar,
Jadi air itu berwarna apa? Tukar daripada putih menjadi keruh, menjadi hitam, ya. Tapi air banyak. Ikan pun banyak dalam tu. Ya. Kalau satu kolam tu seluas surau ni, memang banyak ikan. Ya. Orang dulu dia bela ikan dalam takungan air yang dia buat tu lah. Banyak ikan. Lubuk. Lubuk kecil sikit. Tapi tobek besar lagi. Payau lagi besar. Apa lagi besar? Lumbung. Lumbung ni orang melumbung lah kan. Tapi bila dia tinggalkan, dia menjadi tempat, ya. Bukan saja ikan, tapi kadang-kadang ular pun ada dalam tu. Ya. Baik. Dah masuk waktu ke? Jenis air yang keempat dipanggil air mutanajis. Tadi air musta'mal, sekarang air mutanajis. Ya. Apa makna air mutanajis? Air mutanajis ialah air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis. Nak tengok juga apa yang jatuh tu. Ya. Yang jatuh dalam air itu adalah najis. Apa dia? Lalat ke, burung ke, ataupun cecak ke jatuh, ya, dalam air kita tu. Hari tu saya ada beritahu kan tuan-tuan, puan, kalau kita sedang masak, ya, masak gulai, tiba-tiba jatuh lalat dalam gulai kita tu. Nak buang satu gulai tu ke atau buang lalat tu je? Lalat ni baru je lepas daripada sana tu. Ya. Dia masuk dalam belengong kita. Nak kena tahu hukum, bukan maknanya soal dia kita jijik tak jijik, tapi dari segi hukum boleh kita makan sebab lalat ni dia tak ada darah. Ya. Dia jenis binatang yang dimaafkan bila jatuh ke dalam makanan kita. Tapi janganlah makan dia, buanglah. Ya. Masuk dalam nasi kita. Tolak je lah. Ya. Udang galah? Memanglah, tu sebab tu. Lalat kalau masuk, buang lalat dia je. Ya. Kalau tahi burung jatuh macam mana? Tak tahu suara ni. Kalau tahi burung macam mana masuk? Tengok banyak dan sikit. Tengok banyak dan sikit. Kalau banyak dia mengubah warna gulai kita tu, ya, itu dikira najis lah. Ya. Tahi burung memang najis. Tapi lalat dia tak najis. Ya. Sebab dia jenis binatang yang tak berdarah. Tahi burung kalau jatuh, dia jadi najis. Cecak kalau jatuh, dia tak najis. Kalau cecak yang kecil, kalau besar kecil, cecak tu besar, dia mengubah keadaan gulai kita tu, itu berdasarkan kemampuan kita lah. Kita nak makan, kita nak buang ke, kita nak buang ke. Ya. Sebab dia tak najis. Cecak ni sebab dia tak ada darah. Ya. Ada soalan tuan? Ni orang perempuan ni selalu masak gulai ke apa ke, goreng ke, ya. Kadang-kadang ada benda masuk dalam makanan kita tu. Kalau kita dah tahu hukum, kita buang je lah, jangan beritahu orang. Ya tak? Tadi ada 3 ekor lalat lah masuk. Ada orang tak lalu nak makan. Walaupun benda tu tak dihukumkan najis. Boleh makan. Ya. Jadi air mutanajis ni itu air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis atau sesuatu yang kena najis. Padahal air itu tak sampai 2 kolah. Tak sampai 230 liter air itu. Ataupun dalam kitab fiqh yang dulu dia sebut tak sampai 13 tin minyak tanah air itu, ya, masuk najis. Ya. Kalau air itu lebih daripada 2 kolah,
maka air itu tak najis. Tapi kalau kurang daripada 2 kolah, kalau najis masuk tai burung tadi ataupun burung mati jatuh, ya, yang darah tadi kan, yang burung mati ke jatuh, apa pun najis yang jatuh dalam tu, kalau kurang daripada 2 kolah air itu, maka air itu najis. Ya. 2 kolah ni sama dengan 13 tin minyak tanah. Orang dulu dia kira air itu lebih daripada 13 tin, baru dikira 2 kolah. Kurang daripada 13 tin, tak sampai 2 kolah. Dah pernah ukur belum? Dia ukuran sekarang ialah 230 liter. Ya? 230 liter. Sama ada najis itu masuk ke dalam air yang lebih daripada 2 kolah tadi, sama ada air itu berubah atau tidak. Okay? Okay. Kalau kurang daripada 230 liter itu, sama ada air itu berubah ataupun tidak, kurang daripada 2 kolah, air ini berubah ataupun tidak, ya, air ini tidak suci. Tak ada ubah apa-apa. Air kurang daripada 230 liter, masuk najis, ya, tai burung masuk, tak ada ubah apa-apa air itu. Tapi air itu tidak suci dan tidak menyucikan yang lain. Dia tak ubah. Tapi kalau air itu lebih daripada 2 kolah, masuk najis, dia berubah. Ubah warna, rasa ataupun bau, maka air itu pun tidak suci dan tidak menyucikan yang lain. Faham tak? Satu tadi dia tak dia air sedikit tapi tak berubah. Dia tetap tidak suci dan tidak menyucikan. Yang satu lagi, air ni banyak tapi dia berubah, maka dia tidak suci dan tidak menyucikan yang lain. Ya? Jadi janganlah ya, kita ambil air itu untuk kita bersihkan pakaian semayang kita, ke telekung kita, baju kita, ke songkok kita bersihkan dengan air yang tidak suci itu, dia tidak menyucikan. Dia tak suci dan tak menyucikan yang lain. Faham tak? Tak suci dan tak menyucikan. Itu air mutanajis. Air yang kena najis ada 2. Satu sama ada dia sampai 2 kolah ataupun tak sampai 2 kolah. Kolah ni apa tuan-tuan? Ukuran air itu 230 liter. Dan ukuran apa dia, kolam dia tu pun ada ukuran dia. Okay? Tinggi berapa, lebar berapa. Jadi kalau kita nak menggunakan air yang benar-benar suci dan menyucikan, kita tengok berapa banyak air itu. Okay? Kalau lebih 2 kolah, masuk najis, tak berubah rasa, warna dan bau, maka air itu bersih. Kalau kurang 2 kolah, masuk najis, walaupun tak berubah rasa, tak ubah warna, tak ubah bau, dia najis. Itu je dia punya apa? Dia punya sepek. Baik. Ada soalan tuan? Tu kita bincang bab najis ke tak najis kan? Bukan racun tak racun ya. Kalau itu dia punya petua dia, kalau nak menghilangkan racun kena rendam dulu. Rendamlah. Kalau dia mendatangkan kerusakan dan mudarat pada kesihatan kita, kalau kita kepak apa tu? Lalat. Kalau dia mendatangkan mudarat pada kesihatan kita sebab dia masuk dalam air itu, ya, dan di segi petua dia kena rendam dia dulu baru hilang racun dia, buatlah apa yang dipetuakan. Ya, apa yang dipetuakan. Sebab kita hendakkan sesuatu itu pertamanya bersih dan tidak mendatangkan mudarat. Ya, tak merosakkan kesihatan kita lah. Ya. Ada lagi soalan? Ustaz, kalau
macam kita makan lauk macam kari ataupun lauk lah kena percikkan ke kat baju, dia bukan kira najis ke Ustaz? Tak, macam lumpur lah. Cuba macam lumpur kita macam seluar kita kena lumpur lah. Ya. Lumpur tak najis. Ya. Lumpur tak najis. Dan seluar kita tu boleh dibuat sembahyang kecuali kita syak. Ya. Kita syak, kita lalu tadi kena percikkan dari lumpur, dan sebelum kita lalu tadi ada pula luri-luri lain yang lalu. Ada luri bawa ayam ke, luri bawa babi ke, apa semua ke. Dan kita syak, air tadi yang berlumpur tadi dah tercampur dengan benda yang najis, maka hendaklah dibersihkan pakaian kita tu. Tadi tanya apa tadi? Saya tanya tadi kalau kena kuah lauk. Kuah lauk tak apa. Kuah lauk dia tak najis. Kalau kuah lauk tu najis, kita tak boleh makan lauk tu. Kuah lauk tak najis. Cuma kita macam kita makan mi goreng atau makan mi kari kan. Kena kari kat baju kita ni. Dia tak najis, boleh buat sembahyang. Cuma kotor, jangan nampak kat orang. Dia tidaklah kotor di segi syarak, tetapi dia tak bersih lah baju pakaian kita tu, tak apa. Tak nampak cantik lah. Boleh buat sembahyang. Boleh buat sembahyang walaupun kena percikkan sambal ke, kari ke, apa lagi rendang-rendang ke, yang tak sempat nak kita nak basuh tu, kita boleh buat sembahyang. Jadi imam pun boleh. Lagi ada soalan lagi? Ada. Ni ahli majlis fatwa semua ni. Muntah najis. Tengoklah muntah dia. Kalau datang di perut dia, keluar daripada perut dia dan bau busuk, itu najis. Muntah bayi Ustaz yang menyusu badan? Itu tak apa. Itu dia di luar. Ni muntah yang datang di dalam perut dia dan berbau busuk, itu najis. Yang lain-lain pun kalau kiranya dia mendatangkan bau lain, macam kita tahi telinga kita, tahi mata kita, ataupun rambut kita ni ada apa? Yang binjut-binjut apa semua tu, keluar darah apa semua tu, itu kita nanah ke. Selalu kita kena mata, kita kena apa? Apa nama dia? Ketumbik tu. Merah ya. Sedang semuanya pocah dia. Itu dikira bisul lah. Itu najis. Najis. Sedang kita nak sembahyang, benda tu dah bengkak lah. Sedang sembahyang tu dia bengkak, dia pecah. Maka darah dia tu dah kira darah yang banyak. Kecuali kalau jerawat ni darah dia sikit, tu dimaafkan. Kalau darah banyak, itu dikira najis. Tak boleh buat sembahyang. Nyamuk berdarah. Kalau sikit, tak apa. Nyamuk banyak ke darah dia? Tengoklah Ustaz, kalau yang kini konyang tu betul. Janganlah bagi dia kenyang. Darah nyamuk dimaafkan sebab dia sikit. Berdasarkan nyamuk tu binatang yang kecil. Kalau dia mati pun kat sini, dia tak dikira bangkai. Tampal mati dia sini. Darah sikit. Dia tak dikira bangkai dan tak dikira najis bila kita sedang solat. Ada soalan lagi? Apa dia? Kutu babi. Kutu babi ni kalau dia banyak, dia banyak-banyak kan? Terpaksa jumpa doktor lah.
buat pembedahan, buang kutu babi itu. Ada orang kena kutu babi teruk, ya, dia tak salah tiba-tiba dah bengkak aja telinga dia. Itu pun dia bukan babi. Dia kutu babi tu tak cuma tarik kita tinggal tu. Ya, tak apa. Tarik gitu. Dalam tu umur kan. Berdarah tak? Kalau umur darah lah. Kalau banyak darah ni najis lah. Ya. Dia darah ni antara dua je. Kalau banyak najis, kalau sikit dimaafkan. Macam darah jerawat, sikit dimaafkan. Darah bisul, sikit ke banyak? Banyak, tak dimaafkan. Ya. Macam orang kena buasir, darah, cukai banyak, tak dimaafkan. Apa tumbil boleh? Tumbil kan? Pecah berdarah banyak, tak dimaafkan. Okay. Itu perkara yang kita kena tahu dah sikit. Okay. Kita tahu sikit pun dah cukup dah untuk jadi panduan dan bimbingan dalam hidup kita, supaya kita dalam solat kita dapat hukumkan ni, ini tak apa ni, sikit je. Nyamuk sikit je, kita mati di sini sikit je. Lagi apa lagi tuan? Tak ada lagi. Sekat tu je. Okey. Sekat itulah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan pada malam ni kita perbincangan kita yang ringkas dan pendek. Kitab ni pun dah bertahun-tahun dah ni. Ya, bukan sini, tempat lain pun dah bertahun dah. Ada yang dah habis kitab ni, ada yang separuh tukar kitab lain. Lepas tu datanglah arah Jabatan Agama, ajar tauhid dulu, baru ajar fiqh. Jadi ini semua kita kena terima lah. Sebab kita belajar ilmu agama ni, ya, berdasarkan kemauan kita. Ya, kita nak, kita dapat. Lepas tu dalam hadis Nabi disebutkan, man yuridillahu bi khairan, man yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah nak dia itu kebaikan, yufaqihu fiddin. Maka dia akan memahamkan agama ni. Dia akan fiqh dalam agama ni. Kalau Allah nak baik kepada kita, kita dengan sendiri dapat kepahaman agama. Faqih ni faham agama. Ya. Tapi kalau Allah tak nak kebaikan pada kita, sebaliknya tak faham-faham agama ni. Datang bila berpuluh kali, tak faham-faham. Betul tak, tuan? Payah nak faham. Orang dulu baca Quran, pergi rumah tuan guru, tak halih-halih. Balik-balik muka surat tu yang tak habis, tak faham, tak selesai. Sebutan makarat tak betul, tajwid tak betul, mat tak betul, macam tak halih-halih. Sekatulah dulu ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mengenakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.